Melati kuntum, tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah, pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya ucapkan. Pada hari ini, saya akan membentangkan berkaitan dengan asas kritikan sastra bagi subjek BMMB 1104, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu, serta BMMB 1134 bagi keterampilan berbahasa untuk tugasan 2 persembahan. Orang kata, tak kenal, maka tak cinta. Sejambak kasih seharum kasturi saya ucapkan kepada Puan Nur Akil Alia binti Ahmad selaku pensyarah bagi subjek BMMB 1104 dan BMMB 1134. Nama diberi Muhammad Yasin bin Bacok berasal daripada BM SK2. Pada hari ini, saya akan membentangkan berkaitan tugasan 2 iaitu ciri-ciri kritikan sastra yang akan saya persembahkan sebentar lagi. Baiklah, terdapat 2 topik tugasan yang akan saya kupas sebentar saja lagi. Pertama, berkaitan dengan ciri-ciri kritikan sastra kanak-kanak. Kedua, ciri-ciri kritikan sastra remaja. Bagi sastra kanak-kanak, saya telah memilih kisah Malang Pak Kaduk sebagai sastra kanak-kanak saya. Manakala sastra remaja saya pula, saya ambil novel Ekspedisi sebagai novel sastra remaja. Baiklah, sebelum kita masuk kepada pengisian yang selanjutnya, alangkah baiknya jika kita mengenali lebih dahulu berkaitan dengan asas kritikan sastra sebagai pandangan awal. Menurut Manasikana, kritikan merupakan satu disiplin ilmu yang sistematik yang membicarakan soal penghayatan, penganalisisan dan penilaian sesebuah karya kreatif. Dapat disimpulkan bahawa kritikan bermaksud memberi penilaian terhadap sesuatu hasil seni menerusi proses pengamatan dan perbandingan, menganalisis dan menghayati dengan kaedah-kaedah yang sistematik. Hal ini bertujuan untuk kita lebih mengenali berkaitan sastra tersebut. Baiklah, terdapat 6 ciri-ciri kritikan sastra yang telah saya kemukakan bagi menganalisis karya sastra kanak-kanak dan juga remaja. Pertama, iaitu kritikan sanjungan, kritikan pendekatan, kritikan teguran, kritikan saranan, kritikan penilaian dan juga kritikan penganalisisan. Baiklah, beralih pula kita pada perspektif yang lain. Cerita Malang Pak Kaduk saya telah pilih sebagai kritikan sastra kanak-kanak saya. Hal ini kerana cerita Malang Pak Kaduk telah memberi kesan yang mendalam kepada saya kerana Malang Pak cerita ini telah menyelitkan pelbagai pengajaran-pengajaran yang baik untuk kita aplikasikan di dalam kehidupan yang sebenarnya. Baiklah, seterusnya saya akan menceritakan tentang sinopsis karya sastra kanak-kanak saya iaitu Kisah Malang Pak Kaduk. Hal ini bertujuan agar kita dapat mengetahui cerita keseluruhan bagi kisah ini. Kisah ini berlaku di negeri Cempaka Seri yang diperintahkan oleh raja yang bernama Inderasari. Kegemaran baginda ialah menyabung ayam. Oleh sebab itu, banyaklah rakyat dalam negara baginda yang suka membuang masa
untuk berjudi dan menyabung ayam. Dalam negeri Cempaka Seri, terdapat sepasang suami isteri yang miskin bernama Pak Kaduk dan Mak Siti. Pak Kaduk ingin mencuba nasib untuk mempertarungkan ayam sabungnya dengan ayam sabung raja. Pak Kaduk menyuruh isterinya membuat baju daripada kertas. Oleh sebab ingin cepat siap, Pak Kaduk meminta Mak Siti meletakkan bahagian-bahagian baju itu sahaja. Di gelanggang tempat menyabung ayam, Raja terlihat akan si Kunani, ayam sabung kepunyaan Pak Kaduk yang bertuah itu. Raja memujuk Pak Kaduk untuk bertukar ayam si Kunani yang dikatakan kurang bertuah itu dengan si Jala, ayam sabung kepunyaan baginda. Tanpa berfikir panjang, Pak Kaduk bersetuju. Pak Kaduk juga menggadaikan kampung halamannya kepada Raja dengan bernilai 50 rial sebagai wang pertaruhan. Perlawanan bermula, Pak Kaduk sangat gembira melihat ketangkasan si Kunani. Si Kunani akhirnya menang. Pak Kaduk yang terlupa bahawa si Kunani yang bukan miliknya melompat-lompat kegembiraan sehingga tidak menyedari bahawa baju kertasnya telah terkoyak rabak. Pak Kaduk akhirnya berlari pulang. Apabila sampai ke rumah, Pak Kaduk dimarahi isterinya. Baiklah, beralih pula kita pada ciri-ciri kritikan sastra, karya sastra kanak-kanak bagi kisah Malang Pak Kaduk yang telah saya pilih. Pertama, berkaitan dengan kritikan teguran. Kritikan teguran bermaksud mengkritik dan memberi peringatan secara ikhlas. Oleh itu, kritikan teguran praktikal kerana pengkritik melaksanakan tulisannya dengan lebih berimbang, menyatakan keistimewaan, kekuatan sebuah teks dan serentak menunjukkan kekurangan. Baiklah, kritikan teguran bagi kisah Malang Pak Kaduk ini ialah penulis tidak menerapkan nilai kejujuran dalam diri seorang pemimpin. Contoh peristiwa yang terdapat dalam cerita Malang Pak Kaduk ini ialah Raja telah menipu Pak Kaduk untuk menukar ayam sabungnya iaitu si Kunani kerana Raja tahu bahawa ayam Pak Kaduk sangat bertuah. Di sini, penulis seharusnya menerapkan nilai kejujuran dalam diri Raja yang merupakan seorang pemimpin. Raja bersikap jujur dalam semua perlakuannya, terutamanya kepada rakyat. Seterusnya, ciri-ciri kritikan sastra yang terkandung dalam kisah Malang Pak Kaduk ini ialah kritikan saranan. Kritikan saranan bermakna anjuran atau sesuatu yang disarankan. Bagaimanapun, istilah ini membawa konotasi lain iaitu sebagai propaganda. Oleh itu, kritikan saranan merupakan kritikan yang cenderung menganjurkan sesuatu untuk memperbaiki kekurangan atau memantapkan lagi unsur-unsur yang membina sesebuah karya atau memberi alternatif dari sisi teknik umpamanya. Kritikan saranan yang terkandung dalam cerita ini iaitu dalam konteks ini penulis tidak sepatutnya meletakkan sikap negatif iaitu mengamalkan perbuatan berjudi atau bertaruh dengan harta benda. Contoh peristiwa yang berlaku dalam kisah ini iaitu Pak Kaduk menggadaikan kampung halamannya kepada Raja dengan bernilai 50 rial sebagai wang pertaruhan. Berdasarkan peristiwa ini, saya ingin memberikan saranan bahawa penulis tidak sepatutnya menunjukkan perlakuan atau sikap yang negatif seperti melakukan pertaruhan kerana ia akan merugikan diri kita sendiri.
Seterusnya, ciri-ciri kritikan sastra bagi kisah Malang Pak Kadu ini iaitu kritikan penilaian. Kritikan penilaian bermakna melakukan pemberian nilai tertentu kepada sesuatu teks sastra yang mengangkut tentang mutu. Antara tugas penting yang harus dilaksanakan pengkritik yang menerapkan kritikan penilaian adalah menentukan sesuatu teks karya sastra itu bermutu atau tidak, mempunyai kekuatan atau keistimewaan, atau sebaliknya. Kritikan penilaian yang terkandung dalam kisah Malang Pak Kadu ini ialah kisah Malang Pak Kadu memaparkan seseorang yang bodoh dan lurus yang selalu ditipu oleh orang lain. Contoh peristiwa yang terkandung dalam kisah ini ialah Pak Kadu mempercayai tipu helah sang raja untuk menukar ayam sabung kepunyaannya kerana menganggap ayam sang raja lebih kuat dan tangkas. Berdasarkan teks peristiwa ini, terdapat kelemahan di mana watak Pak Kadu yang lurus dan mudah ditipu ini menjejaskan mutu cerita di mana sepatutnya penulis perlu lebih memaparkan seorang watak yang bijaksana sebelum melakukan sesuatu perkara. Namun begitu, dari segi plot dan kosakata yang digunakan oleh penulis sudah cukup bagus dan mudah untuk difahami. Baiklah, beralih pula kita pada karya sastra remaja. Novel karya remaja yang telah saya pilih iaitu novel Ekspedisi. Ciri-ciri kritikan sastranya saya akan kupas sebentar lagi. Baiklah, seterusnya saya akan menceritakan tentang sinopsis karya sastra remaja bagi novel Ekspedisi. Ceritanya bermula apabila Hadi ingin menyertai ekspedisi ke Gunung Itik namun tidak dibenarkan oleh ayahnya iaitu Pak Saleh. Ini kerana ekspedisi itu telah disertai oleh Cikgu Murad yang merupakan guru di sekolah Hadi yang sangat dibenci dan didendami oleh Pak Saleh. Keinginan Hadi semakin meluap-luap apabila mendengar pengalaman Cikgu Murad. Akhirnya, dia memutuskan untuk menyertai ekspedisi tersebut tanpa kebenaran dan keizinan daripada ayahnya. Sewaktu ekspedisi, Hadi dan yang lain telah melihat sebuah helikopter yang mengarah ke pondok untuk merompak jongkong emas milik Tauke Edija. Keadaan mulai berubah apabila Cikgu Murad telah ditahan oleh pihak polis kerana telah dituduh oleh Pak Saleh sebagai penjenayah. Pihak polis telah menyiasat kejadian tersebut dan menunjukkan bahawa Cikgu Murad tidak bersalah dan telah dibebaskan. Ini kerana perompak yang sebenar memiliki wajah yang sama dengan Cikgu Murad. Pak Saleh yang menyedari atas kesilapannya itu segera meminta maaf dengan Cikgu Murad kerana telah menuduhnya tanpa usul periksa. Baiklah, seterusnya ciri-ciri kritikan sastra remaja bagi novel Ekspedisi iaitu kritikan pendekatan. Kritikan pendekatan bermakna suatu proses atau cara mendekati sesuatu yang merupakan usaha yang dirangka dalam aktiviti pengkajian ataupun kaedah untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Kritikan pendekatan dalam novel Ekspedisi ini ialah melalui watak dan perwatakan seperti Hadi yang merupakan watak utama dalam novel ini dan juga merupakan anak kepada Pak Saleh. Contohnya, seorang Hadi merupakan seorang pelajar yang rajin dan juga pintar. Contoh peristiwa dalam novel tersebut ialah Hadi rajin mengulang kaji pelajarannya pada waktu malam. Hadi juga merupakan seorang pelajar yang gigih. Contohnya, Hadi dan rakan-rakannya gigih dalam mengharungi pelbagai cabaran sewaktu ekspedisi.
Baiklah, seterusnya ciri-ciri kritikan sastra yang terdapat dalam novel ekspedisi ini iaitu kritikan penganalisisan. Kritikan penganalisisan bermakna menyelidik sesuatu karya untuk mengetahui kesalahan, untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, termaksudlah menentukan kedudukan prestasi atau pencapaian. Kritikan penganalisisan dalam novel ini ialah dalam novel ekspedisi ini terdapat satu watak sampingan yang menjadikan novel ini mencapai prestasi yang baik. Hal ini kerana penulis telah wujudkan beberapa peristiwa yang telah saya analisis terhadap watak sampingan ini. Watak sampingan tersebut ialah Cikgu Murad yang merupakan guru kepada Hadi. Contoh peristiwa yang terkandung dalam novel ekspedisi ini ialah di mana Cikgu Murad merupakan guru yang berdedikasi. Selain itu, Cikgu Murad juga merupakan seorang yang pemaaf. Peristiwa tersebut telah cukup untuk membuktikan bahawa watak ini adalah watak yang unik. Tambahan pula, Cikgu Murad sering melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan. Oleh itu, berdasarkan penganalisisan saya telah dapati bahawa penulis telah menulis novel ini dengan prestasi yang tinggi. Baiklah, ciri-ciri kritikan sastra yang terakhir yang terkandung dalam novel ekspedisi ini iaitu kritikan sanjungan. Kritikan sanjungan merupakan pernyataan rasa kagum atau senang terhadap orang lain. Jadi, kritikan sanjungan bermaksud memuji karya dan pengarangnya yang menyerlahkan pemikiran bernas, di samping menampilkan elemen dalam karya yang baik dan menarik. Kritikan sanjungan yang terkandung dalam karya remaja iaitu novel ekspedisi ini ialah dalam novel ini penulis banyak menerapkan nilai-nilai murni yang dapat diaplikasikan di dalam setiap diri individu. Penulis juga menerapkan banyak pengajaran melalui penceritaan mengikut plot dan penggunaan suku kata serta bahasa yang mudah untuk difahami oleh pembaca. Contoh peristiwa yang terkandung dalam novel ekspedisi ini ialah menunjukkan nilai keberanian seperti Hadi dan rakan-rakannya merupakan sekumpulan remaja yang berani berekspedisi mendaki Gunung Itik yang berbahaya. Peristiwa tersebut telah cukup membuktikan bahawa penulis menyelitkan nilai-nilai murni yang perlu dipupuk dalam diri pembaca, terutamanya kepada golongan remaja. Hal ini menjadikan novel ini sebuah novel yang menarik dan unik yang mampu menarik perhatian pembaca untuk membaca. Baiklah, sebagai rumusan, maka jelaslah bahawa memahami kritikan sastra merupakan hasil pentafsiran pembaca, iaitu pengkritik terhadap karya sastra tertentu yang dihayatinya dengan teliti dan rapi. Pengkritik bertanggungjawab menghuraikan pengalaman pembacanya sesudah menghayati dan memahami sesuatu karya sastra. Oleh sebab itu, pengkritik yang baik dan berwibawa dalam usaha meletakkan sesuatu nilai sesuatu karya itu seharusnya mengetahui poetika pengarang. Apatah lagi, sastra dan kritikan sastra itu saling memerlukan dan saling melengkapi dalam upaya meningkatkan dan memartabatkan kesusastraan bangsa. Tidak semua yang bersandar berlabuh. Tidak semua yang singgah betah. Maka dengan itu, berakhirlah sudah pembentangan saya pada hari ini bagi subjek BMMB 1104 dan BMMB 1134. Jika ada terkasar bahasa, tersilap berbicara, mohon dimaafkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.